Insan merupakan makhluk paling sempurna yang Allah ciptakan sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Allah menganugerahkan insan atau dikenali sebagai manusia dengan akal fikiran untuk menepati tujuan penciptaannya. Sepanjang masa, manusia berusaha untuk memahami siapakah mereka dan hakikat diri sendiri. Bagi menyempurnakan tujuan penciptaan tersebut, manusia sewajarnya memahami konsep insan supaya semua perilaku selaras dengan tujuan penciptaannya. Konsep insan haruslah dirujuk melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad yang menyentuh tentang konsep tersebut. Perkataan insan dari sudut etimologi bermaksud harmoni, lemah lembut, tampak atau pelupa. Al-Quran telah menyebut manusia dengan istilah yang pelbagai. Contohnya, istilah Al-Insan telah dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali dalam 43 surah. Manusia mempunyai hawa nafsu yang perlu dikawal mengikut ajaran agama. Konflik antara kecerdasan dan hawa nafsu sering kali berlaku kepada manusia. Pengawalan hawa nafsu bergantung kepada mereka. Jika mereka mampu untuk berfikir dengan waras, mereka tidak akan tewas dengan nafsu. Secara umum, objektif kajian ini dijalankan adalah untuk menjurus kepada cadangan penyelidikan secara terperinci mengenai pemahaman konsep insan menurut perspektif Islam dan Barat. Oleh itu, penulisan kertas kerja ini adalah bertujuan untuk mengkaji tentang matlamat penciptaan insan, membincangkan mengenai konsep insan menurut pandangan Islam dan Barat, menganalisa tentang kejadian insan menurut perspektif Islam dan Barat, dan yang terakhir mengenal pasti sesuatu hakikat keinsanan. Next, hakikat kejadian manusia. Apa hakikat kejadian manusia? Al-Quran dan Al-Sunnah telah menerangkan bahawa manusia diciptakan oleh Allah dengan gabungan antara jasad dan roh. Next, manusia menurut ilmu pengetahuan. Terdapat 3 teori manusia menurut ilmu pengetahuan, iaitu psikoanalisis, behaviorism, kognitif dan biologi. Menurut teori psikoanalisis, manusia sebagai homo volens, iaitu manusia makhluk berkeinginan. Selain itu juga, manusia makhluk yang memiliki perilaku dan terdapat unsur dalam diri manusia, iaitu kehidupan, al-hayawan, rasional, akal dan moral, nilai. Menurut teori behaviorism pula, manusia sebagai homo mechanicus, iaitu makhluk mesin. Segala tingkah laku dan gerak balas manusia hasil pembelajaran daripada persekitaran. Menurut teori kognitif dan biologi pula, manusia sebagai homo sapiens, manusia berfikir, iaitu spesies primata mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Menurut teori ini, manusia tidak dipandang sebagai makhluk yang pasif. Next, terdapat 3 elemen utama dalam diri manusia, iaitu akal, nafsu dan hati. Akal adalah sebagai mata hati yang membezakan hak dan batil. Nafsu pula dicipta untuk menjadi lawan pada diri sendiri. Hati untuk mengisi ilmu pengetahuan kerana ia dapat mencerahkan hati. Next, terdapat 6 proses manusia menurut Al-Quran. Pertama, nutfah, iaitu bermula dari persyantuman sel sperma dan ovum. Kedua, alaqah, iaitu sel yang disenyawakan itu akan tertanam di dinding rahim. Ketiga, mudghah. Di tingkat ini, otak, saraf tunjung dan anggota lain mula terbina. Sistem pernafasan dan jantung mula terbentuk. Seterusnya, izham dan lam. Di peringkat ini, apabila tulang telah dibentuk, otot akan membungkus rangka tersebut. Sistem pernafasan mula kelihatan, organ pembiakan terbentuk dengan sempurna. Kaki dan tangan juga mula tumbuh. Selepas itu, khalqan akhar. Perubahan berlaku pada janin. Semua tulang telah terbentuk dan kuku mula tumbuh. Pada bulan keempat, pembentukan baki prenatal hanya untuk menyempurnakan semua anggota yang sudah wujud. Akhir sekali, nafrur ruh, iaitu peringkat peniupan roh. Seterusnya, proses kejadian manusia menurut sains terdapat 3 tahap. Pertama, tahap pre-embryonic. Zygote tumbuh membesar daripada percantuman sperma dan ovum sehingga terbentuklah sekumpulan sel. Sel itu akan tertanam di dinding rahim. Apabila zygote semakin membesar, sel-sel penyusuan mula membentuk 3 lapisan. Tahap kedua adalah tahap embryonic. Pada tahap ini, bayi dipanggil embrio.
Ketika itu, organ dan sistem tubuh bayi mulai terbentuk dari lapisan sel tersebut. Dan tahap terakhir iaitu tahap fetus. Bayi akan dipanggil fetus. Ciri utama tahap ini adalah fetus menyerupai manusia dengan wajah dan kedua kaki dan tangannya. Terdapat pelbagai teori berkaitan dengan kejadian manusia. Kepelbagaian teori tersebut adalah kesan daripada perbezaan epistemologi iaitu falsafah ilmu yang mendasari teori tersebut. Ahli falsafah Yunani dan Barat mengemukakan teori kejadian manusia dengan merujuk kepada dua sumber iaitu akal dan panca indera. Bertentangan dengan pandangan Islam, teori kejadian manusia merujuk kepada sumber tertinggi ilmu menurut epistemologi Islam iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Tujuan penciptaan manusia terbahagi kepada tiga iaitu menurut Hindu, Buddha dan Confucianism. Menurut pandangan agama Hindu, matlamat kehidupan manusia adalah untuk mencapai moksha. Dalam agama Hindu dan falsafah India, moksha dikenali sebagai vimoksha, vimukti iaitu bermaksud pembebasan atau pelepasan. Ia memberi maksud kebebasan daripada samsara. Seterusnya, matlamat kehidupan manusia menurut ajaran Buddha adalah untuk mencapai nirvana, iaitu tercapainya suatu kebahagiaan yang bersifat duniawi, iaitu memadamkan nafsu, kebodohan dan kebencian. Nirvana ialah konsep yang utama dalam agama Buddha dan merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai semua umat Buddha. Menurut ajaran Buddha juga, nirvana merupakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan tanpa mengalaminya langsung. Seterusnya, Chunze merupakan matlamat utama dalam ideologi kemanusiaan Confucianism. Mereka berpendapat bahawa semua manusia berpotensi untuk menjadi Chunze. Seseorang manusia itu tidak lahir sebagai seorang yang Chunze. Akan tetapi, seseorang itu mestilah berusaha untuk mencapai kelas Chunze. Kedudukan manusia dalam Al-Quran. Pertama ialah manusia tugasnya mengabdikan diri kepada Allah. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang menyatakan manusia merupakan makhluk yang mulia. Seterusnya, manusia ialah makhluk yang diberikan kebebasan memilih dan boleh membezakan antara yang baik dan buruk. Akhir sekali ialah manusia dalam Al-Quran merupakan makhluk yang diberi kemampuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan dibekali dengan alat-alat yang mendukungnya dalam meraih objektif itu. Seterusnya, dapatan dan perbincangan di mana bahagian ini akan menjawab kepada persoalan objektif-objektif kajian. Dapatan dan perbincangan yang pertama ialah tujuan penciptaan manusia. Kajian ini mendapati manusia diciptakan atas tiga tujuan. Tujuan penciptaan manusia yang pertama ialah sebagai khalifah. Apakah itu khalifah? Khalifah ini merupakan pemimpin dan tugas khalifah secara umumnya dapat dibagikan kepada dua. Yakni yang pertama adalah untuk memimpin bumi dan isi kandungannya seperti binatang, tumbuh-tumbuhan dan alam sekitar. Tugas khalifah yang kedua pula ialah untuk memberi manfaat dan kebaikan kepada hidupan lain. Tujuan penciptaan manusia yang kedua ialah untuk menjadi insan yang rohani. Kerohanian adalah satu aspek penting dalam pembangunan insaniah. Sebagaimana Al-Atas pernah berkata bahawa kemajuan insaniah yang dibangunkan terhadap manusia tanpa kemajuan rohani adalah sia-sia. Ini adalah kerana rohani yang cerdas akan membentuk hubungan baik antara manusia dan Sang Pencipta dan seterusnya ia akan membentuk manusia itu untuk menjadi hamba yang beriman dan bertakwa. Akhir sekali, tujuan penciptaan manusia adalah untuk menjadi hamba yang bertakwa. Takwa didefinisikan sebagai patuh, tunduk dan taat pada perintahnya, di mana kunci untuk ketiga-tiga unsur takwa ini adalah ibadah. Dapatan dan perbincangan yang kedua adalah konsep insan yang akan dibincangkan melalui falsafah Islam dan falsafah Barat. Menurut falsafah Islam, manusia dibangkitkan sebagai al-insan, di mana insan yang baik ialah mereka yang menggunakan keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah secara maksimum. Apakah keistimewaan ini? Yang pertama ialah akal, yakni yang membezakan manusia dengan hidupan lain. Yang kedua adalah hati, seterusnya adalah jiwa dan panca indera. Manakala, menurut falsafah Barat, kebanyakan tokoh mereka menggunakan perkataan haiwan untuk dijadikan perumpamaan sebagai manusia. Contohnya, Socrates mendefinisikan manusia sebagai zoon political yang bermaksud haiwan bermasyarakat.
Ini sangatlah bertentangan dengan falsafah Islam. Manakala dari segi konsep insan itu pula, setiap tokoh falsafah barat mempunyai pandangan yang berbeza. Contohnya, Aristotle menjelaskan manusia itu bersifat logocentrism, iaitu mementingkan rasio dan akal budi. Ia bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh tokoh Friedrich yang menjelaskan bahawa manusia itu berteraskan emosi dan tidak rasional. Dapatan yang seterusnya adalah kejadian insan. Terdapat beberapa pandangan yang berkaitan dengan falsafah asal-usul kejadian insan, iaitu menurut pandangan Islam dan Barat. Menurut pandangan Islam, kejadian insan dikaitkan dengan kisah Nabi Adam dan Hawa yang diceritakan dalam Al-Quran. Terdapat dua bentuk kejadian manusia yang dinyatakan dalam Al-Quran, iaitu Nabi Adam, manusia pertama diciptakan oleh Allah daripada tanah, dan kedua ialah proses kejadian manusia daripada perut ibunya. Dalam Islam, manusia diciptakan bukan sahaja mempunyai unsur material tetapi juga dilengkapi dengan unsur roh dan spiritual. Semua manusia melalui fasa yang sama dalam kehidupan, iaitu bermula daripada alam roh, seterusnya percantuman sperma dan ovum, seterusnya berkembang menjadi zygote dan embrio dengan izin Allah, lalu berubah menjadi sel ketul darah dan menjadi daging serta tumbuh tulang sehingga janin menjadi sempurna, dan akhirnya Allah meniupkan roh ke dalam rahim untuk dihidupkan. Menurut pandangan Barat pula, ahli falsafah Plato mengemukakan tentang setiap objek dalam dunia nyata merupakan limpahan bayangan suatu keadaan yang bersifat abadi. Ahli falsafah moden lain seperti Charles Robert Darwin berpendapat bahawa manusia adalah suatu benda atau bahan yang mengalami perubahan dari yang tidak sempurna menuju kesempurnaan. Menurutnya, manusia adalah berasal daripada binatang, khususnya binatang yang berupa mawas manusia. Menurut teori evolusi pula, adalah merupakan Australopithecus, Homo erectus dan Homo sapiens, iaitu manusia moden. Dapatan yang terakhir adalah hakikat keinsanan. Hakikat keinsanan difahamkan dari 3 persoalan, iaitu dari mana manusia datang, untuk apa manusia diciptakan, dan yang ketiga, ke mana manusia akan pergi. Yang pertama adalah dari mana manusia datang. Sebelum penciptaan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman kepada para malaikat bahawa akan melantik seorang khalifah di muka bumi. Falsafah penciptaan manusia adalah daripada tanah, dan hal ini berkenaan telah dijelaskan dalam Al-Quran dalam beberapa surah. Yang kedua adalah untuk apa manusia diciptakan. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah, kerana Allah adalah Zat yang Maha Agung yang menciptakan manusia dengan kekuasaannya. Seterusnya adalah untuk menjadi khalifah fil ard dan tidak berbuat kemungkaran. Khalifah sendiri bermaksud pemimpin, tetapi tujuannya adalah untuk mengejar tujuan akhirat, kerana di dunia hanyalah sementara. Yang terakhir adalah ke mana manusia akan pergi. Setiap Muslim akan melalui 12 fasa yang penuh azab dan nikmatnya. Berikut adalah turutan tempat yang akan dilalui oleh semua manusia di bumi. Okey, sekali kesimpulan. Apa yang kami dapat simpulkan daripada kajian ini ialah perbahasan insan menurut kedua-dua falsafah, yakni Islam dan Barat. Kedua-duanya mempunyai pandangan yang berbeza dari setiap aspek. Contohnya dari aspek definisi, hakikat, konsep dan tujuan penciptaan manusia itu. Apa yang kami dapat lihat berdasarkan kajian, falsafah Islam lebih bersifat sahih dan tepat teori-teorinya kerana ia bersumberkan Al-Quran dibandingkan dengan falsafah Barat yang melihat manusia itu secara fizikal sahaja, bukan secara spiritualnya, dan mereka hanya bersumberkan akal fikiran dan logik sebagai tunggak pada konsep-konsep dan penjelasan mereka. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.